Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cikgu sambung 12.6 sistem endokrin. Untuk yang kemarin tu dia tak sempat bincang tentang sistem endokrin bahagian ini bahagian situasi cemas yang melibatkan dua jenis sistem saraf dengan sistem endokrin. Okey. So standard pembelajaran. Okey, selepas kita belajar hari ni, saya tu kamulah, kamu sepatutnya membincangkan penglibatan sistem saraf dengan sistem endokrin dalam situasi cemas. Okey, dalam situasi cemas ni selalulah kita jadi dekat kita. Okey, sebenarnya bila berlaku situasi cemas, akan ada dua sistem yang bersama-sama bertindak. Okey, sistem saraf. Okey, bila sebut sistem saraf, maksudnya yang melibatkan reseptor, melibatkan neuron, melibatkan otak, okey, kemudian melibatkan efektor. Kalau sistem endokrin, dia melibatkan apa? Melibatkan hormon. So, jadi combination dua-dua sistem ni akan berlaku apabila kita berhadapan dengan situasi yang cemas. Situasi cemas tu macam mana? Kita dalam keadaan bahaya lah. Contohnya kalau seseorang tu selalu dia bagi contoh yang biasa ni, kalau seseorang tu dia tengok anjing tu nak ligan dia. Okay. So masa tu dalam badan kita ni ada dua sistem yang akan bersama-sama bertindak, iaitu sistem saraf dengan sistem endokrin. Okay. 12.6.4. Okey, kamu dapat membanding dan membezakan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Okay, kemarin cikgu bagi latihan kan untuk buat perbandingan. Bila buat perbandingan, kamu mesti ada persamaan dan perbezaan. So, banding beza ni kena ada dua-dua lah. Persamaan dan perbezaan. So, siapa yang buat silap, tolong betulkan balik. Cikgu dah bagi contoh jawapan. Alright. Okey. Okey, so tengok sini ini situasi yang cikgu contoh, situasi yang selalu kita tengok lah. Nampak ni anjing. Okey, anjing ni adalah rangsangan lah. Rangsangan bagi seseorang itu bila nampak anjing saja, mata dia akan tengok anjing ni tadi, mata tengok anjing, so otak dia akan tafsir sama ada dia nak lari ataupun nak lawan. Okey. Fly or fight. Lawan, menghadapi dia ataupun lari. Dua-dua perlu tenaga. So, apa yang berlaku dalam badan, tengok sebenarnya kesan selepas peristiwa ni, peristiwa selepas kita menghadapi ancaman tersebut, ini yang biasa berlaku lah. Jantung kita akan berdegup dengan kencang. Apa-apa sahaja situasi cemas lah. Kemudian apa yang berlaku lagi, kita akan berpeluh. Okay, berpeluh. Kemudian lari tercungap-cungap. Okey, sini sebenarnya yang berlaku. Okey, penglibatan kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrin. So, bila benda ni jadi dekat diri kamu, kamu kena tengok balik. Dalam badan kita ni dua sistem ni. Kena ingat balik dua sistem saraf dengan endokrin yang sentiasa bersama-sama untuk menghadapi situasi tersebut. Okey, situasi ni kita panggil situasi lawan atau lari. Okay, flight or fight. Dalam bahasa Inggeris dia flight. Flight tu maksudnya lari ataupun fight. So, sebenarnya apa yang berlaku dekat otak kita, bahagian hipotalamus, okay, akan menghantar impuls saraf. Okay, akan menghantar impuls saraf secara terus ke bahagian medula adrenal. Okay. Okay, hantar impuls saraf tu dekat medula adrenal ni. Bahagian adrenal ni adalah organ untuk merembeskan ataupun kelenjar endokrin untuk merembeskan hormon adrenalin ataupun noradrenalina. Adrenalina dengan noradrenalina ni adalah hormon. Hormon apa? Hormon yang bertindak sekiranya kita dalam keadaan cemas. Cemas tak semestinya bahaya juga. Contoh, tiba-tiba yang kamu duduk dekat perhimpunan, tiba-tiba cikgu panggil kamu untuk naik atas pentas untuk bagi apa-apa penerangan, dan kita punya degupan jantung akan berdegup dengan kencang kan. Sebab masa tu adrenalin dekat badan kita akan dirembeskan. Siapa yang rembeskan? Kelenjar adrenal. Okey, bahagian medula adrenal tu akan rembeskan. Kat mana adrenal ni kena cek balik kat mana? Dekat bahagian ginjal atas tu, macam dia punya cap tu. Okey.
So selepas badan kita dipenuhi dengan adrenalin, okey, ini akan merangsangkan gerak balas. Jadi jantung kita akan berdegup dengan kencang. Okey, dan juga kadar pernafasan kita akan bertambah. Okey, yang merah ni degupan jantung bertambah, of course kita punya kadar pernafasan akan meningkat lah. Sebab dia nak tolong bawa oksigen. Okey. So gerak balas termasuklah peningkatan juga tekanan darah juga meningkat, dan aktiviti metabolisme. Aktiviti metabolisme ni aktiviti untuk respirasi sel lah, sebab badan kita akan menghasilkan lebih banyak tenaga. Jadi glukosa akan dioksidakan untuk menghasilkan tenaga. Proses respirasi sel. So yang merah ni, benda ni akan berlaku sekiranya kita berhadapan dengan keadaan cemas. Okay. Jadi apa reason dia ni? Pasal apa jantung nak pump lebih cepat? Dalam keadaan kita pegang dada kita tu, jantung kita pump lebih cepat sebab apa? Sebab dia nak pump lebih banyak oksigen dan glukosa ke bahagian otak dan otot rangka. Otot rangka ni, kamu kena ingatlah dekat mana kedudukan otot rangka. Dia duduk dekat bahagian kaki, bahagian tangan. Kaki ni sebab kita nak lari kan. Jadi otot-otot tu perlukan tenaga yang lebih. Tenaga tambahan dia perlukan untuk berlawan. Mungkin otot dekat tangan. Kalau dia ambil keputusan, otak dia ambil keputusan nak lawan anjing tadi, jadi tenaga tu akan lebih banyak lah dekat bahagian-bahagian tertentu untuk dia lawan. Okay? Kalau dia ambil keputusan untuk lari, so tenaga dekat mana? Kat kaki tu akan lebih banyak untuk dia lari. Okay? So semua ni akan diterjemahkan oleh otak dia. Okay? Tenaga tambahan diperlukan untuk berlawan atau lari dengan cepat. So dalam situasi cemas, sistem endokrin dan sistem saraf bekerjasama. Yang ni cikgu ulang banyak kali kan, dua sistem ni. Sebab apa? Kita nak menghasilkan gerak balas serta-merta bagi menangani keadaan bahaya. Okay. So apabila mekanisme berjaya mengawal situasi cemas atau lawan atau lari, keadaan badan kita akan kembali ke julat normal. So bila kita dah lari, lari lagi daripada anjing tadi tu, kita stop. Okey, kita nampak dah tak nampak anjing, mata kita nampak, oh tak ada dah anjing. So badan kita akan kembali pulih. Bila kembali pulih, maksudnya degupan jantung kita akan kembali normal, tekanan darah pun kembali normal, semuanya akan menjadi normal. Dia tak ada lah sentiasa sampai 4-5 jam kita punya jantung kita tu nak berdegup. Dia akan kontrol balik. Dia akan seimbang balik. Okey. Ini cikgu ulang balik kemarin. Suruh tengok video tu kan. Okey, so ini adalah perbandingan. Sebab kita punya hasil pembelajaran kita yang tadi tu, kita nak uraikan macam mana dalam keadaan cemas. Yang kedua, kita nak tengok dari segi perbandingan dan perbezaan. So yang biru ni adalah persamaan di antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Okey, kedua-dua ni ada tisu atau organ sasaran. Okey, menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan. Okey, berfungsi menyelaraskan segala aktiviti badan. Dua-dua sistem ni. Yang ni hormon, yang ni melibatkan reseptor dengan efektor. Dan juga bahagian otak saraf tunjang. Okey. Tapi ada beza yang warna pink muda ni, untuk sistem saraf, tempoh kesan adalah singkat, sekejap saja. Macam kita pegang ceret panas kan? Kita terus angkat tangan kan? Tu cepat. Tapi kalau hormon ni dia lambat. Okay, tempoh kesan adalah lama. Okey, tengok yang kedua. Tengok cikgu punya pointer ni. Terdiri daripada rangkaian berjuta-juta sel neuron. So, bila sistem saraf saja kita mesti ingat tentang sel neuron. Okey, kamu ingat neuron ni ada 3 jenis kan? Okey. Ingat balik neuron ada 3 jenis. Okey, kemudian utusan dihantar dalam bentuk impuls elektrik melalui neuron. Ingat balik. Okey, dekat celahan sinaps tu. Okay, gerak balas saraf cepat dan serta-merta. Kesan impuls menghasilkan gerak balas satu organ. Jadi kalau hormon pula, tempoh kesan adalah lama. Jadi terdiri daripada kelenjar endokrin tanpa duktus. Tanpa duktus ni maksudnya tanpa salur. Jadi utusan diangkut oleh hormon. Kalau tadi yang sistem saraf, utusan diangkut oleh neuron. Okey. Yang ni diangkut oleh hormon.
Kan kita ada banyak jenis hormon kan yang kamu buat kemarin tu, homework kan. Okay, gerak balas adalah perlahan dan berpanjangan. Kesan hormon menghasilkan gerak balas terhadap beberapa organ. Okay, kalau sistem saraf ni satu organ saja, tapi hormon ni dia lebih daripada satu organ. Okey, faham yang tu yang kemarin. Untuk hari ni cikgu nak terang yang ni 12.7. Okey, hari ni kita tengok apakah penyakit-penyakit. Biasanya cikgu suruh kamu present. Kalau penyakit tu suruh kamu present. So sebab kita baru je present berkenaan dengan penyakit berkaitan sistem saraf. So hari ni cikgu teranglah dulu untuk sistem endokrin. Okey. So standard pembelajaran kita nak ramal kesan ketidakseimbangan hormon. So hormon ni yang dirembeskan ke dalam badan kita ni kira elok-elok saja dia punya kuantiti hormon tu. Okey. Kalau kita kurang hormon, maksudnya kita akan dapat sesuatu penyakit. Kalau lebih hormon pun akan dapat sesuatu penyakit. Jadi kita ramalkan kesan tidak keseimbangan hormon ni terhadap kesihatan manusia. Jadi kita akan tengok beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan. Maksud ketidakseimbangan ni mungkin dia terlebih ataupun terkurang. Okey. Tengok penyakit yang pertama. Penyakit ni sangat popular di Malaysia sekarang ini disebabkan rakyat kita, rakyat Malaysia, dia kurang mengamalkan makanan sihat. Alright. Okey, nama dia adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Ada juga penyakit ni ada dua jenis. Satu kita panggil dia ada dua simptom kalaulah insulin dalam badan kita tu terlampau sikit atau terlampau banyak. Okey, kita tengok satu persatu. Bila sebut diabetes mellitus, kita terus akan ingat hormon insulin. Insulin ni cukup ke tak cukup? Itu maksud dia. Okey, kalau diabetes mellitus ni maksudnya tidak menghasilkan insulin yang mencukupi. So dalam badan kita organ apa yang menghasilkan insulin? Siapa tahu? Boleh type. Cikgu nak tengok. Hormon apa yang menghasilkan insulin? Bukan hormon apa maksud, sorry. Organ apa yang menghasilkan insulin? Okey, very good. Kelenjar pankreas. Okey, pankreas dia hasilkan dua hormon, glukagon dengan insulin. So yang kat sini kita fokus untuk insulin sebab dia ada kaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Okey. Tidak menghasilkan. Jadi orang yang kena diabetes ni sama ada dia tak boleh nak hasilkan insulin yang mencukupi ataupun dia tak boleh nak guna insulin dihasilkan. Kadang-kadang ada insulin dalam badan tapi tak boleh guna. Ada seorang lagi tu dia tak cukup insulin. Dua keadaan lah. Okey. Yang pertama, tengok keadaan dipanggil sebagai hyperglycemia. Hyperglycemia. Hyper ni tinggi. Apa yang tinggi? Aras glukosa dalam darah tinggi. Nampak? Okey. Apa simptom bagi pesakit ini? Pesakit ni kerap buang air kencing. Okey. Lepas tu dia rasa haus, rasa kebas pada tapak kaki, penglihatan kabur, letih, luka lambat sembuh. Yang ni maksudnya badan dia terlampau banyak gula. Ada setengah orang dia tak pergi cek doktor, dia terus layan saja dia punya simptom-simptom ni. Badan kita bagi simptom sebab dia nak bagi satu reaction kat badan, macam bagi signal kat kita supaya kita ambil tindakan. Apa yang perlu kita ambil tindakan kalau kita dapat simptom-simptom macam ni? Kita kena pergi hospital check, tengok apa masalah, kan? Lepas tu doktor akan bagi tahu lah, you kena kencing manis. So kena buat apa? Doktor akan bagi ubat ataupun bagi suntikan insulin. Dia akan suntik insulin tu seumur hidup dia lah. Ini kalau insulin dalam badan kurang tapi gula tinggi. Okey. So dalam keadaan kedua, ni hypoglycemia. Okey, paras glukosa darah yang sangat rendah. Hypo ni maksudnya gula dia rendah. Kalau hyper, gula dalam darah tinggi. Kalau hipo, gula dalam darah rendah. Okey, dalam kes ni contoh pesakit ni dia dapat tahu dah kata dia tu banyak gula dalam darah. Ini maksudnya orang ni dia tak cukup ilmu lah.
dia akan suntik insulin. Dia kata dah gula banyak dalam darah, aku kena suntik banyaklah insulin dalam badan dia. Sedangkan insulin tu dia ada dia punya kuantiti yang perlu disuntik, kan? Jadi dia duk rasa kata dia tak mau makan satu, lepas tu dia nak suntik insulin banyak-banyak supaya insulin tu dapat tukarkan gula berlebihan dalam badan dia tu. Tak boleh lah macam tu. So kalau dia buat juga macam tu, dia akan dapat penyakit hypoglycemia. Jadi gula dalam badan tu memang perlu, dalam badan kita sangat perlu gula, tapi jangan terlampau tinggi. Ini dia tak mau penyakit, dia kata dia tak mau penyakit diabetes tu, lepas tu dia nak suntik banyak-banyak insulin. Tak boleh. Okey. Kesan dia apa? Dia akan rasa letih, sukar tidur malam, pemikiran bercelaru, perasaan takut, dia jadi macam tak betul lah. Ketidakstabilan emosi, mudah pengsan dan sakit kepala. Cikgu ada sembang dengan ada murid cikgu seorang ni, dia kata tok dia ni hypoglycemia lah. Dia hypoglycemia, dia macam cakap pun tak betul lah. Dia nampak dinding tu dia nampak macam jam. Dia macam jadi dia macam dalam dunia dia sendiri sebab dia tak boleh nak berfikir ni, pemikiran bercelaru. Ingat dua diabetes mellitus ni ada dua keadaan, hypoglycemia dengan hipoglycemia. Okey. Inilah contoh normal kalau dia tidak dapat menghasilkan insulin. Nampak ni pankreas. Ni gambar pankreas. Insulin ni kalau orang normal masuk dalam sel untuk menghasilkan glukosa dalam normal. Tapi kalau nampak dia berpangkah ni, maksudnya pankreas dia tak dapat menghasilkan insulin. Jadi maksudnya dalam badan ni, gula dalam badan ni tak boleh masuk dalam sel untuk melakukan proses respirasi sel. Jadi aras glukosa dalam darah tinggi. Dalam type 2 diabetes, yang ni diabetes yang ni yang kedua ni, yang ni adalah diabetes type 2. Dia tidak boleh menggunakan insulin dihasilkan. Insulin dia dikeluar macam biasa, tapi sel tu tak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan. Alright. Ini yang cikgu cerita tadi, penyakit diabetes mellitus yang ada dua keadaan. Yang putih-putih ni kita buat gambaran sebagai glukosa. Kalau hyperglycemia, yang putih ni banyak kan, maksudnya gula dalam darah dia banyak. Normal, yang elok-elok je lah. Okey, dia bagi gambaran dekat sini 2, 4, 6. Okey, 6 gula, lepas tu 5 red blood cell. Okey lah, normal lah. Kalau hipoglycemia, gula sikit. Gula sikit pun tak boleh. Kita nak maintain hak tengah ni. Right? Okey, tanda-tanda tadi cikgu beritahu tanda-tanda hipoglycemia, tanda-tanda hypoglycemia. Kamu boleh tengok dekat internet, banyak ada dalam internet bahagian ni lah, bahagian kesihatan ni. Okey. Alright, kita tengok yang kedua tadi diabetes mellitus. So yang kedua ni adalah diabetes insipidus. Diabetes ada dua jenis. Yang kedua ni adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini berkaitan dengan hormon antidiuresis. Okey, lobus posterior kelenjar pituitari. Ingat kat mana pituitari? Pituitari dekat mana? Dekat otak kan? Bahagian otak. Okey. Kelenjar pituitari gagal merembeskan ADH. Apa dia ADH? Antidiuresis hormon. Atau bahasa Melayu dia hormon antidiuresis. Bila pituitari gagal rembeskan ADH ni, kerja dia nak menyerap balik air dalam badan dekat kita punya ginjal. Okey, bila hormon tu tak ada, jadi pesakit akan singkirkan air kencing yang banyak lah. Dia kerja nak kencing banyak saja. Bila air banyak keluar daripada badan, kesan dia sentiasa merasa haus. Bila air ni sangat penting dalam badan, tapi disebabkan ADH kurang, air yang sentiasa keluar daripada badan, maka badan seseorang pesakit diabetes insipidus ni akan kering. Bila kering, kita habaq sebagai penyahidratan. Jadi pesakit perlu minum air yang banyak ataupun secukupnya setiap hari. Ingat diabetes mellitus dia kaitan dengan insulin. Kalau insipidus berkaitan dengan hormon ADH. Okey, ini insipidus ni gambaran dia. Ini adalah kelenjar pituitari yang dekat otak ni, bahagian depan lobus posterior dia. Nampak? Lobus posterior gagal merembeskan ADH.
ADH ni dia akan pergi ke target organ iaitu dekat ginjal. Dekat ADH dekat ginjal. So, bila yang normal ni, ADH mengawal ginjal, mengawal jumlah urin yang dihasilkan. Urin ni air kencing. Kalaulah pesakit diabetes insipidus, kelenjar pituitary tak dapat menghasilkan ADH secukupnya, jadi ginjal tu akan keluarkan lebih banyak air kencing. Right? Ini gambaran dia lah untuk diabetes insipidus. Okay. Next. Penyakit hypothyroidism. Thyroid. Thyroid ni kat mana? Dia macam kupu-kupu kan. Gambar tengok dulu. Kalau cikgu tengok dia nampak macam kupu-kupu dekat tengkuk itu tu. Itu adalah kelenjar thyroid. Okey, kelenjar thyroid dia rembeskan tiroksina. Tapi kalaulah tiroksina tu tak berapa cukup dekat badan seseorang, ini akan menyebabkan beberapa simptom. Okey, simptom penyakit ni lah, hypothyroidism ni. Kadar denyutan jantung pelan. Lepas tu rasa sangat orang tak sejuk, dia sejuk. Lepas tu mudah letih. Berat badan mudah meningkat. Ini adalah simptom-simptom kurang hormon tiroksina. Tapi kalau orang ada juga orang yang terlampau banyak sangat hormon tiroksina ni. Dia kerja berpeluh sahaja secara berlebihan, tak tahan panas, kerap buang air besar, kemudian jadi penakut. Takut, kerja takut ya. Okey. Kadar denyutan jantung cepat, mudah hilang berat badan. Okey, kadang-kadang kelenjar thyroid dia membesar. Kita nampak kelenjar dekat tengkuk tu dia jadi besar. Okey, kelenjar thyroid membesar 2 hingga 3 kali lebih besar. Okey. Jadi hormon perangsang, hormon ni hormon mengawal atur rembesan kelenjar hormon yang lain. TSH merangsang kelenjar thyroid untuk merembeskan tiroksina. Okey. Okey. Ini hypothyroidism. Hypothyroidism ni dia kekurangan hormon tiroksina. Ni gambar dia. Okey, kalau hyper dia banyak sangat hormon tiroksina. Okey, dia punya kelenjar ni nampak bengkak macam ni. Okey. So yang ni gambar kiri ni dia berkaitan dengan hormon pertumbuhan. Kalau kurang hormon pertumbuhan pada seseorang, dia akan jadi kerdil. Ni orang kerdil, paling kerdil di dunia. Okey, ini kalau terlampau banyak hormon pertumbuhan dalam badan, dia akan jadi kegergasian. Jadi ini nama penyakit tu lah. Keadaan tu kegergasian, kekerdilan. Okey. Ni kegergasian, okey, maksudnya hormon GH dia growth hormone. Nama hormon tu senang nak ingat lah. Growth hormone ataupun hormon pertumbuhan. Dia ada berlebihan waktu kanak-kanak, dia berlebihan. Dia bukan dia main waktu tua-tua. Sebab proses pertumbuhan berlaku masa kanak-kanak kan, dia aktif masa kanak-kanak. Sebab itulah dia akan mengalami proses pertumbuhan yang sangat aktif berbanding kanak-kanak normal. Okey. Jadi tulang dia akan panjang lebih. Jadi individu tu akan besar sehingga menjadi sangat tinggi. Okey, kalau kerdil, ini pun berlaku masa peringkat kanak-kanak, maksudnya hormon pertumbuhan masa tu kurang. Jadi orang yang normal macam dia sepatutnya ada ketinggian tertentu tapi dia tak naik pun. Duk kerdil tu lah sampai ke tua. Okey. Pertumbuhan tulang dia lambat, organ juga gagal berkembang. Jadi ni sebab bahagian badan ni kekal seperti kanak-kanak sampai ke tua. Right? Okey. Sikit je ya 12.7 ni. Yang penting kita nak bincang soalan, sebab daripada soalan kita lebih faham. Ini cikgu hanya boleh bincang sekejap saja. The rest kamu kena buat latihan sendiri supaya kamu lebih faham dan kita bersemangat setiap hari. Ya. Okey, ini cikgu ambil soalan SPM yang berkaitan. Kita masih lagi boleh guna walaupun kita ke SSM, masih boleh guna lagi soalan-soalan lama yang berkaitan. Alright, siapa boleh jawab ni? Pernyataan berikut merujuk kepada suatu bahan kimia yang terlibat dalam proses fisiologi dalam badan manusia. Okey, dia bagi dirembes oleh kelenjar tanpa duktus. Nampak tanpa duktus saja terus kita ingat tentang apa? Tentang hormon. Ni lagi kita tak berapa confirm sangat Tengok yang nombor 2.
Diangkut oleh darah ke organ sasaran. Oh, lagi confirm lah hormon kan. Kesannya perlahan. Memang confirm dah hormon. So, jawapan dia adalah, okey, tanya. Tadi siapa jawab dia? Aisyah. Okey, hormon. Enzim ni makin. Antibody ni protein yang dihasilkan oleh limfosit. Hemoglobin yang angkut saja. Inilah cara, banyak kali cikgu terang kan. Nak study soalan objektif, kita conteng-conteng. Sebab kita study balik benda-benda ni. Enzim kita ingat balik. Oh, enzim ni apa? Makin biologi. Antibody ni apa? Protein. Kita conteng balik supaya kita boleh buat ulang kaji. Itu maksud dia. Okey, soalan nombor 13. Berikut adalah simptom yang disebabkan oleh kekurangan hormon. Kadar denyutan rendah, metabolisme rendah, berat badan bertambah. Ini hormon apa? Metabolisme. Kalau cikgu nampak metabolisme ni, cikgu tahu dah apa dia. Ini berkaitan dengan hormon tiroksina. Kalau insulin berkaitan dengan glukosa. Adrenalin berkaitan dengan kecemasan. Kita cemas, kita takut kan, hormon adrenalin akan dikeluarkan. Ada filem dia tulis itu. The secretion of adrenaline is higher. Maksudnya cerita tu pasal cerita hantu lah kan. Okay, growth hormone berkaitan dengan kegergasian dan kekerdilan. So the answer is tiroksina. Senang je Okay, soalan 12. Raja 15 menunjukkan kelenjar endokrin. Dia tak bagi tahu nama kelenjar endokrin, dia tulis X. Oh, tadi kan cikgu bagi tahu kelenjar endokrin yang dekat otak nama dia pituitari. Okey. Apakah yang berlaku sekiranya X ni kelenjar pituitari ni gagal berfungsi? Maksud gagal berfungsi adalah dia gagal rembeskan satu hormon. Hormon apa? Hormon apa yang gagal dirembeskan? So kita tengok jawapan dulu. Oh, metabolisme mesti berkaitan dengan hormon tiroksina. Oh, kalau hormon tiroksina dia berkaitan dengan kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid kat mana? Dekat tengkok tu. So A tak boleh terima. Asid lemak dalam darah berkurangan. Ini tak ada kaitan dengan hormon. Okey. Penyerapan semula air oleh ginjal. Oh, ini macam betul sebabnya pituitari akan rembeskan ADH. Okey, untuk bagi arahan pada ginjal untuk menyerap semula air. Ingat tadi yang diabetes insipidus tu kan? Yang dia kurang rembeskan ADH, jadi ginjal tu tak dapat buat kerja untuk serap air semula. Jadi air kencing keluar banyak. So aras gula dalam darah berkurang. Ini berkaitan dengan insulin yang dirembeskan oleh pankreas. So the answer is C. Ini siapa boleh nanti boleh screenshot, tiru balik untuk nota kamu sendiri. So dibuat macam ni kan? Ini adalah bahagian dekat ginjal ni. Bahagian dekat ginjal, antidiuresis. Okey, antidiuretik. Tengok balik. Okey. Soalan 15. Seorang penoreh getah berhadapan dengan seekor ular tedung yang besar di ladangnya. Apakah tindak balas yang berlaku dalam badannya? Okey. Rembesan adrenalina bertambah. Oh, betul lah kan? Adrenalin bertambah. Rembesan tiroksina menurun. Ada kaitan tak nombor 2 ni? Ada kaitan tak nombor 2? Tiroksina ni kita kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan apa? Yes, kita kait dengan metabolisme. Tak ada kaitan. So nombor 2 out lah. Kadar respirasi bertambah. Mestilah bertambah sebab dia nak menghasilkan tenaga. Bila sebut respirasi kita ingat tenaga. Jadi rubber taper ni akan lari. Dia nak tenaga yang lebih. 1 betul, 3 betul. Kadar denyutan menurun. Oi, terror lah kalau macam tu. Dia relax saja kan. Tak boleh. Mesti kadar denyutan ni mesti bertambah. So jawapan dia adalah B. Right? 1 dan 3. Okey. Soalan seterusnya. Ini adalah soalan struktur. Okey, cikgu terang semua-semua ni supaya bila kamu boleh jawab, kita akan dapat tahap penguasaan lah. Cikgu boleh nampak lah siapa boleh jawab, tak boleh faham. Okey. At least yang masuk, cikgu boleh tanda dah tahap penguasaan kamu. Walaupun dalam latihan ada yang tak lengkap, at least kita dah ada kat sini untuk cikgu tanda tahap penguasaan. So sebab tu cikgu suruh masuk kelas buat latihan. Okey.
Namakan struktur S. S mana S? S ni tengok dekat cap dia, dekat bahagian kidney tu dekat atas. Apa S? Nama apa? Kalau tak boleh tulis, sebut cikgu nak dengar. S nama apa? S, tengok S ini dekat ginjal atas dia. Tak dapat? Kelenjar adrenal. Okay, good, betul. Okay, S adalah kelenjar adrenal. So T tu macam panjang sikit tu. Kelenjar pankreas. Okay, labelkan. Okay, namakan satu hormon yang dirembeskan oleh T. See, T ni kelenjar pankreas. Ada dua hormon tapi dia nak satu sahaja. So, cikgu pilih insulin. So, hormon yang dirembeskan oleh pankreas adalah insulin. Okay, next question. Bila kita jawab insulin, dia nak pula kita terangkan peranan hormon. Apakah hormon tu buat dalam mengawal aras glukosa? Nak mengawal aras glukosa yang macam mana? Adakah aras glukosa tu turun ataupun tinggi? Kat sini kita nak bagi tahu tentang aras glukosa dalam darah yang tinggi. Okey, kita bagi tahulah dalam keadaan insulin tu nak bagi berperanan. Kita nak bagi tahu keadaan aras glukosa darah lebih tinggi dari julat normal. Itu jawapan kita. Okey. So, bila aras glukosa darah tinggi, lebih banyak insulin dirembeskan oleh pankreas. Okey. Insulin tu buat apa? Insulin tu akan menukarkan glukosa berlebihan. Keyword berlebihan ni penting ni. Kalau glukosa biasanya dia tak akan tukar. Kalau glukosa biasa yang normal, dia akan digunakan untuk respirasi sel. Tapi kalau glukosa tu berlebihan, barulah ditukarkan kepada glikogen. Okey, glikogen ni adalah simpanan makanan dalam badan kita. Okey, dan disimpan dekat mana? Simpanan makanan ni disimpan dalam hati dan otot. Okey, simple saja jawapan dia ni. Dah dapat markah lah. Okey, yang ni mungkin markah dia 3 ataupun 4. Okey. Jadi, apa kesan lepas itu? Aras glukosa akan kembali normal. Terima kasihlah kepada insulin yang cuba untuk dia bagi tolong kawal atur. Okay, kawal atur kita punya kandungan gula di dalam darah. Kalau lebih, dia tolong tukar jadi glikogen. Simpan kat mana? Simpan dekat hati ataupun dekat otot. Okay. Now, soalan lain pula. Ni SPM 2018. Tadi 2016 nampak keluar soalan banyak yang ni bahagian ni. Okey, namakan hormon L. Hormon L nampak? Oh, ni daripada pituitary, hormon L. Oh, dia pergi ke ginjal. Mestilah hormon ADH. Okey. Okey, hormon ADH, aldosteron ni nanti kita akan belajar, tapi tak apa, tulis je dulu. Okey, hormon aldosteron. Ada dua hormon ADH dengan aldosteron. Okey, next. Ni dia kata kandungan air dalam darah lebih rendah daripada julat normal. Kandungan air kurang. Terangkan bagaimana kelenjar J. Kelenjar J ni, kelenjar J adalah pituitary kan, mengawal atur keseimbangan air dalam darah. Okey, kita nak cerita pasal kelenjar pituitary. Okey, kita ceritalah apa yang pituitary ni buat. Dia rembeskan lebih banyak ADH. Okey, rembeskan lebih banyak ADH. Dan dinding tubuh distal ataupun tubuh pengumpul yang ni dekat ginjal. Ini kita akan belajar nanti. Okey. Dinding tubuh ni lebih telap kepada air. Maksudnya dia akan menyerap lebih banyak air. Okey. Lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Oleh itu, tekanan osmosis darah akan menurun. Okey. Alright. Dan menjadi normal semula. Okey. Dia tunjuk semua sekali ni. Dia tunjuk yang ni. Oh, gambar tinggi dengan gambar rendah. Terus kita ingat hormon pertumbuhan. Kemudian kita tunjuk gambar kidney, ginjal. Oh, ingat hormon ADH. Kemudian hormon Y. Nampak ovari. Lepas tu dekat sini uterus.
Lepas tu sini apa? Yang macam kupu-kupu ni. Hormon tiroksina, kelenjar thyroid. Okey. Namakan hormon X. Mana X? Ini hormon X ni apa? Okey. Hormon perangsang thyroid. TSH. Kita tak boleh buat tiroksina. Tiroksina ni yang daripada kelenjar thyroid yang keluarkan. Yang daripada pituitary pergi ke kelenjar thyroid kita panggil sebagai TSH. Maksudnya pituitary yang arahkan, yang bagi hormon dekat kelenjar thyroid untuk rembeskan tiroksina. Nampak tak? Jadi hormon perangsang. Dia nak merangsang thyroid tu hasilkan tiroksina. Okey. So namakan fungsi hormon X, okey, merangsang kelenjar thyroid untuk hasilkan apa? Untuk menghasilkan hormon tiroksina. Okey. Sekarang hormon Y pula. Hormon Y merangsang perkembangan follicle growth dalam ovari dan sperma dan testis. Namakan hormon Y. Hormon Y nama dia hormon perangsang follicle. FSH. Okey, C. Kehadiran hormon Y menyebabkan perembesan hormon Z. Hormon Y ada, hormon Z akan dikeluarkan. Okey, hormon Z ni macam mana kerja dia pula? Okey, namakan dia. Nama dia adalah estrogen. Okey, peranan dia merangsang dan membaik pulih dinding endometrium di uterus. Ini kita belajar dalam bab pembiakan nanti. Right? Okey, now sampailah masa untuk tengok praktis formative 12.7. Yang ni kena macam semalam juga, salin, jawab, hantar. Kali ni kita bincang dulu. Okey. Nyatakan faktor yang menyebabkan seseorang mengidap penyakit diabetes insipidus. Insipidus ni berkaitan dengan air lah. Air. Yang ni air berkaitan dengan hormon ADH. Ini semua dalam buku teks. Faktor yang menyebabkannya adalah kegagalan kelenjar pituitary untuk rembeskan ADH. Ini faktor dia. Okey. Okey, nombor 2. Nyatakan 2 simptom yang dialami oleh pesakit diabetes mellitus. Nyatakan. Ni TP1 lah. Nyatakan ni kita buat jawapan simple sajalah. Okey. Dia ada banyak lagi kan. Mudah dahaga. Okey. Penglihatan kabur, luka lambat sembuh, kerap kencing. Okay, dia nak 2 sahaja. Okey. Nombor 3. Goiter. Biasa dengar goiter ni. Goiter ni adalah penyakit yang menyebabkan pembesaran kelenjar thyroid. So, kelenjar thyroid dia besar. Kita nampak macam bengkak tu. Itu penyakit goiter. Yang ni bukan bengkak penyakit bengkak beguk. Bukan beguk. Beguk kalau dulu panggil penyakit bengkak cantik. Yang goiter dengan beguk tak sama. Kalau beguk tu biasanya dia adalah jangkitan. Jangkitan virus. Ini goiter ni disebabkan oleh seseorang itu kekurangan apa ada dalam makanan laut? Kekurangan iodin. Okey, goiter berlaku kerana kelenjar thyroid kurang merembeskan hormon tiroksina. Kita bagi tahu dulu. Thyroid ni dia kurang rembeskan tiroksina, maka boleh dapat penyakit goiter. Okey, kenapa kena makan makanan laut? Okey, kerana makanan laut tu ada iodin. Okey. Oleh itu pesakit akan kekurangan iodin kerana tiroksina mengandungi iodin. Okey, jadi makan makanan laut mengandungi kandungan garam mineral iodin yang tinggi boleh meningkatkan kandungan iodin untuk hasilkan lebih banyak tiroksina. Nampak jawapan dia step by step. Okey, last one. Cadangkan rawatan untuk kanak-kanak terbantuk pertumbuhan akibat kekurangan hormon pertumbuhan. Okey. Melalui teknologi perubatan sekarang ni, bila kanak-kanak tu dah tunjuk simptom-simptom untuk jadi kerdil, kemungkinan kita boleh selamatkan dengan kita bagi rawatan. Apakah rawatan tersebut? Adakah kita nak bagi hormon tiroksina? Adakah kita nak bagi hormon insulin? Ada kaitan tak? Tak kan? Kita kena bagi hormon apa? Bagi tahu sikit kat cikgu, hormon apa yang kita boleh bagi kat dia ni? Hormon apa? Cikgu cakap seorang-seorang ini. Mana? Hafiz Syazwan, Afiq, Abid,
Aisyah, Batrisha. Hormon apa kita boleh bagi dekat orang yang terbantut pertumbuhan? Tak tahu. Hormon pertumbuhan. Okay. So, okay, good. Okay, hormon pertumbuhan ni macam mana kita nak bagi perbanyak kan? Masa kita terfikir, macam mana orang boleh dapat hormon pertumbuhan sedangkan hormon pertumbuhan tu ada dalam badan manusia. Okay, kita buat perindustrian dengan cara teknologi. Kita guna gen untuk hormon pertumbuhan ni disisipkan ke dalam bakteria E. coli. Okay, E. coli terpanggil Escherichia coli. Bukan coli coli. E. coli. Jadi bakteria ni akan membiak secara mitosis dengan banyak dan membawa juga gen untuk keluarkan hormon itu. Dan kita akan dapatlah hormon itu disuntik. Okay, hormon itu dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dan ditulinkan untuk kegunaan komersial. So, kanak-kanak yang terbantut ni akan disuntiklah dengan hormon pertumbuhan ni. Okay, mudah-mudahan dia akan menjadi normal semula. Okay, so itu saja. So, ada soalan tak?